Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak tengok tajuk penambahan dan penolakan vektor. Okey. Dalam penolakan dan penambahan vektor, kita ada dua kes. Yang pertama, kes selari, kes vektor selari. Yang kedua, kes vektor tak selari. Kalau vektor selari, kita hanya tambah saja dua vektor tu. Macam ni. Tambah 4A dengan 5A. So, hasilnya kita akan dapat 9A. Begitu juga macam ni, vektor selari. Ni yang merah dan hijau ni selari. Ni hasil dia. Kita hanya tambah je. Kalau ini tolak 7B, tolak 4B, kita akan dapat hasil dia 3B. Untuk vektor tak selari, kita ada 3 hukum. Yang pertama, hukum segitiga. Kita tengok A, yang ni A dan B. Tak selari. Bila tak selari, kita kena cari, kita kena nak dapatkan dia punya vektor paduan, kita ambil titik awal dan titik akhir. So, ini awal, yang ni akhir. So, vektor paduan dia dekat sini. So, bila vektor paduan maksudnya kita tambah. So, A tambah B. Okey, ni hasil daripada vektor, daripada dua vektor ni, dia akan jadi satu vektor je. Kita hanya gabung titik awal dan titik akhir. Untuk hukum segi empat selari pula, kita sama juga. Kita ada dua vektor yang tak selari. A dan juga B. Bila vektor tak selari ni, kita boleh buat segi empat selari, di mana yang sebelah kanan ni sama dengan vektor di sebelah kiri ni. So, yang bawah B ni kita buat direction yang sama. So, bawah B, atas yang ni pun B. So, bila macam ni, vektor selari ni, sebenarnya dalam vektor selari kita ada juga, kita boleh masukkan juga hukum segi tiga. Nampak kat sini? So, kalau kita nak tahu sini A, yang ni katalah ini B, yang ni C, yang ni D. Kalau kita nak tahu vektor AC, kita kena buat ni awal, yang ni akhir, tapi gerakan dia macam ni. So, kita tambah B tambah E. Nampak tak? B tambah E. Ataupun kita boleh ambil yang atas pun sama. Ni pun atas pun, kalau ambil atas pun sama. A tambah B. Atau kita nak tengok vektor, apa ni? Vektor sini tadi apa? Di sini A, B, C, D. So, ataupun kita nak tengok vektor DB. Mana-mana saja boleh ya. So, daripada awal, gerakkan macam ni. So, kita nak tahu vektor DB. Okey, vektor DB. So, kita pusing macam ni. Maksudnya dia lawan arah dengan B. So, kita akan dapat negatif B. Tambah AB ni, dia sama arah dengan vektor A. So, kita hanya tambah A. Macam tu je. Okey. Tiga, hukum poligon. Hukum poligon diberikan oleh AB tambah BC tambah CD tambah DE sama dengan AE. Okey, kita tengok. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vektor yang semuanya tak selari. So, katalah kita nak cari, kita boleh guna hukum ni. Kita tengok, katalah kita nak cari vektor AC. Okey, kita nak cari vektor AC. Daripada A ke C. So, nampak ni pergerakan pendek dia. So, kita tulis AC. Pensil pula dah. Okey, AC sama dengan AC sama ada kita guna gerakan ke bawah. Okey, kalau gerakan ke bawah macam ni So, kita akan dapat yang pertama ni, yang sini gerakan dia sama. So, kita buat E. Yang ni dia lawan dengan arah D. Arah D ke kiri. Vektor dia gerak ke kanan. So, kita kena lawan, jadi tolak. Yang ni pun sama, dia lawan arah gerakan dengan C ni. Dia lawan gerakan dengan arah C. So, kita akan dapat tolak. Okay. Kalau kita buat gerakannya ke atas pula, AC. Katalah kita buat gerakan ke atas, AC. So, kita buat gerakan dia A. Gerakan sama, kita buat tambah. Kalau gerakan dia lawan dengan arah asal, kita buat tolak. So, yang ni AC sama dengan A tambah B. Ataupun sama juga dengan A tambah B. Okey, sekarang kita cuba buat latih diri 8.5B. Okay, dalam 8.5B, soalan 1. Yang pertama, lukis dan label vektor paduan bagi setiap yang berikut. Okay, kita ada dua vektor yang tak selari, vektor U dan juga vektor V. Yang pertama, dia minta 2U tambah V. Kalau U saja, kita ada 4 kotak ke kanan. So, maksudnya kalau 2U, kita kena buat 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak ke kanan. So, kita label dia sebagai 2U. Okey, bukan 2mu, 2U. Ni 2U nah.
Kemudian tambah V, kita tengok V ni, untuk V ni, kita gerak dia 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2, 3 ke atas. So, kita gerak 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, kat sini. Ini adalah V. So, gerakan dia, kalau kita tengok, dia macam ni. Ni awal, yang ni akhir. So, vektor paduan, ini. Kita sambung je awal dengan akhir. So, kita label ni sebagai 2U tambah V. Guna ni, semua kena guna pembaris lah. Tengok soalan B, setengah V tambah 2U. Kita tengok, tadi setengah V, kita buat 2U dulu. Kita buat 2U dulu. Kita buat 2U lebih senang. Kalau U 4, kalau 2U 8. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 2U. Okay. Bila kata tambah dengan setengah V, kalau V kita akan gerak 3 kotak ke kanan, 3 kotak ke atas. Kalau separuh daripada dia, maksudnya kita gerak 1,5 kotak, 1,5 kotak. So, 1,5, 1,5. So, ini adalah setengah V. Kita sambung. Ini adalah setengah V. So, gerakan dia awal, akhir. So, kita sambung. Bentukkan segi 3. So, kita label ni sebagai setengah V tambah dengan 2U. Selesai. Untuk soalan C pula, U tolak 2V. Okay, ni lain sikit. Ini U tolak 2V. Kalau U, 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah vektor U. Bila kata tolak 2V, kalau atas, kita gerak 3 kanan, 3 ke atas, dia akan dapat 2, kita akan dapat V. Kalau 2V, maksudnya kita kena gerak ke bawah 6, gerak lawan arah. Tadi kita gerak kanan ke atas. Sekarang kita kena gerak bawah ke kiri. Kita gerak ke bawah 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri, kita lawan arah yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yang ni dia punya. Terus kita akan sambung guna pembaris. Ini ialah negatif 2V. Okay. So, magnitude paduan dia, kita tengok gerakan macam ni kan. So, awal, akhir. So, kita label ni sebagai U tolak 2V. Selesai. Untuk soalan C pula, 2U. Maksudnya, kita kena buat 8 kotak. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolak 3/2V. Kita tengok kalau V, kita akan gerak 3 kotak, 3 kotak. Betul tak? So, kalau 3/2, kita darab je 3/2. Darab dengan 3 kotak ni. So, kita kena gerak 9/2 kotak. 9/2 ni sama juga dengan 4,5. 4 kotak setengah. So, kita akan gerak 4 kotak setengah. Sebab dia negatif, kita kena gerak ke bawah. Sebab ini ke atas. Ini kita gerak ke bawah dan ke kiri. 1, 2, 3, 4 setengah. 1, 2, 3, 4 setengah. Ini. So, kita sambung. So, ini kita tulis sebagai 2U. Ini kita tulis sebagai negatif 3/2V. So, vektor paduan dia macam ni. So, ini kita label 2U tolak 3/2V. Selesai. Okey, untuk soalan 2 pula. Okey, untuk soalan 2. Vektor P mewakili laju 70 km/jam ke arah selatan dan vektor Q mewakili laju 80 km/jam ke arah timur. Cari arah dan magnitud vektor paduan. So, kita nak cari arah dulu. Kita tengok vektor P ke arah selatan. Selatan maksudnya ke bawah. So, vektor P ke selatan. Ini P. Dan vektor Q ke arah timur. Ke arah timur maksudnya gerakan ke kanan. Gerakan kanan, jangan kita buat dekat atas ni. Kita kena buat ke bawah. Sebab kalau kita buat di atas, kalau kita tulis di atas, dia punya gerakan dia tak nampak. Okay, so kita buat bagi ada arah. So, ini kita padam. Okay, ini kita padam. So, kita ambil P ni, kita tulis dekat, Q ni, kita tulis dekat bawah. Okay, ini Q. So, bila nak cari arah, kita tengok ni awal, yang ni akhir. So, maksudnya vektor paduan dekat sini. Ini adalah P tambah Q. Bila kita nak cari arah, kita mesti ada dia punya utara. Utara kita buat daripada titik yang kita gerakkan bermula tu. So, yang ni kita letak utara. So, kita tengok nak cari sudut dia ni. Kita kena guna 90 tambah dengan sudut X.
Nak cari sudut X, kita guna yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Yang ni dia punya magnitude dia ialah, bukan magnitude, dia punya panjang ni. Magnitude lah 70. Yang ni dia punya ni ialah 80. Okey, 80. So, kita nak cari X. X sama dengan tangent theta. Kita guna tangent, bukan theta lah, tangent X. Tangent X sama dengan tentang persebelah. Tangent X sama dengan 70 bahagi dengan 80. So, kita dapat X. Kita kena carilah sudut X berapa. So, kita nak tahu dia punya keseluruhan dia, theta. Theta, arah dia theta, maka theta ataupun arah dia sama dengan 90 tambah dengan nilai X yang kita dapat dekat atas tadi. Okay, boleh kira sendiri. Tahu dia punya magnitude paduan dia ni. Kita nak tahu daripada sini. Ni magnitude paduan ni. Magnitude bagi P tambah Q. So, kita buat magnitude. Timbul macam tu. P tambah Q. Ni magnitude P tambah Q. Sama dengan, ingat teorem Pythagoras. Okay, panjang ni ialah 70. Kita buat 70 kuasa 2. Tambah dengan yang Q ni, dia punya nilai dia ialah 80. So, tambah dengan 80 kuasa 2. Tekan kalkulator. Dapat jawapan. Diberi ABCD ialah sebuah trapezium dengan 3AB sama dengan 2DC. Ungkapkan berikut dalam sebutan X dan Y. Kita tengok kat sini, dia bagi X dan Y. DA sama dengan X, DC sama dengan Y. So, kita nak cari yang pertama AB. So, kita buat AB. Okay, maksudnya daripada A ke B. Kita nak cari ini. So, dah bagi kat sini 3AB sama dengan 2DC. Maka AB, yang ni dia tak buat tanda arah sebab dia buat dia boldkan. Tapi kita kena buatlah arah atas. Betul ya? Tulis kat atas tu. So, AB sama dengan 2. Tinggal 3 ni pindah ke bawah. 2/3. Apa DC? DC sama dengan Y. So, sama dengan 2/3 Y. Maka AB sama dengan 2/3 Y. Selesai. Okay, untuk soalan B, kita nak cari AC. So, gerakan dia AC. Macam tu. So, AC. Kita buat gerakan ke C macam ni lah. AC. So, kita buat AC. Sama dengan, tengok, dia lawan arah dengan X. Nampak tak? X ke atas. Tapi dia lawan arah. So, bila lawan arah, dia akan jadi vektor negatif. Okey, tambah dengan yang ni, gerakan dia sama dengan Y. So, kita buat je tambah Y. Okey, selesai. Okey, yang ketiga, C nak cari BC. So, ini BC. Okey, yang ni BC. Sekejap. Ini BC. So, kita guna jarak jauh. BC. So, kita tengok gerakan macam ni. Kita tak boleh kat sini sebab ini tak ada vektor. So, kita buat gerakan jauh. Kalau sini tak ada nilai. Tak ada apa pun. So, kita ikut jalan belah sini. So, BC. Yang pertama sekali, dia lawan arus dengan yang vektor yang atas ni. So, kita buat BC. Sama dengan, bila dia lawan arus, kita akan letak negatif 2/3Y. Yang ni, lawan arus juga dengan X. So, kita buat negatif X. Dan sekali ni, dia sama arah dengan vektor Y. So, kita buat tambah Y. Okay, selesai. Okay, last sekali, BD. So, BD, kita tengok. Ini AB tadi kat sini kan? Silap. Okay, so, BD, pertama sekali, dia lawan arus. Dia lawan arus. Bila dia lawan arus, so BD sama dengan negatif 2/3Y. Yang ni pun lawan arus dengan X. Kita buat tolak X. Okey, selesai. Okey, untuk soalan 4, sebuah kapal terbang melakukan penerbangan ke arah utara dari lapangan terbang P ke lapangan terbang Q sejauh 1,200 km dalam 2 jam. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 160 km per jam. Cari laju kapal terbang tanpa dipengaruhi oleh angin. Okay, dia macam ni. Satu kapal terbang dia gerak pada P. Dia nak gerak ke Q. Asalnya dia nak gerak ke Q. Tapi dia dipengaruhi oleh angin. Angin tolak daripada arah barat. So, daripada barat, maksudnya daripada kiri ke kanan. Sebab barat tu kiri. Kanan ni timur. So, bila dia tolak dari arah barat, maksudnya dia gerak ke sini. Kapal terbang terpaksa lawan, kalau kapal terbang tak lawan arah angin, dia akan gerak ke sini. Tapi sebab kapal terbang lawan arah angin, dia kena gerak bertentangan. Ini arah kapal terbang yang terpaksa gerak untuk dia sampai ke Q. Supaya dia boleh lawan dengan arah angin ni. So, maksudnya kat sini kita tengok gerakan kapal terbang ni macam ni. So, ini gerakan kapal terbang yang asal. Okay, kalau tanpa, so
ini kita boleh potong lah. Tengok kita potong. So, kita tengok kat sini laju kapal terbang tanpa dipengaruhi oleh angin. Kalau tanpa dipengaruhi oleh angin, dia bergerak sejauh 1,200 km selama 2 jam. Ni kalau tanpa angin. So, dia akan bergerak dengan kelajuan 600 km per jam. Ini jawapan untuk soalan A. Kemudian dia tanya arah asal kapal terbang itu. Kapal terbang dia tak lalu kat sini. Sebenarnya dia lalu ke kiri. Dia kena gerak ke kiri. So arah dia yang ni. Ni arah asal sebenar yang dia kena gerak. So, kita tengok kalau kita nak cari arah, kita kena lukis utara. Utara, kita buat utara dekat sini. So dia punya arah, kita kena buat macam ni lah. Okay. Okay. So ini 90. Tambah dengan 90. Tambah dengan 90. Tambah dengan sudut X. Okey, sudut X. Kita tahu yang ni tadi pada arah yang ni nilai dia 160. Yang atas ni nilai dia 600 km sejam. So kita kena cari dulu sudut X. Kita buat tangent X. Tangent X sama dengan tangent tentang persebelah. So dengan 600 bahagi dengan 160. So kita akan dapat sudut X. Nak cari dia punya arah, so maka arah dia ialah theta. Arah theta sama dengan kita kena tambah 90 tambah 90 tambah lagi 90 kat sukuan ketiga ni dan kita tambah sudut X yang kita cari dekat atas ni. So kita akan dapat jawapan. Mungkin tu je. Terima kasih. Boleh cuba.